Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, cikgu hari ini sebelum cikgu sambung, okey, seperti yang awak tahu, kita sekolah akan tutup sampai hujung tahun. Betul tak? Okey, so awak tak akan ke sekolah dan kita hanya akan belajar melalui online sahaja. Okay, so walaupun tak ada exam, okay, tak ada PT3 dah, tak ada apa lagi, tak ada exam sekolah dah, tapi saya nak buat exam tu awak nanti. Okay, so biar awak get ready bila tak terlalu terkejut bila asyik tak ada exam je kan. Selalunya tak ada, memang tahun ni saya exam sekali je kan. So awak itu pun yang paling basic, bukan format betul pun kan. Okay, so walaupun kita tak exam, kita kena belajar juga sebab tahun-tahun depan akan diteruskan seperti biasa. Dan apa yang awak belajar sekarang ni akan akan menentukan awak boleh ke masuk kelas sains nanti. Memang akan ada exam jugalah nak masuk kelas sains ke apa ke. Okay, tak boleh lah cikgu nak main pick up macam tu je kan. Okay, before awak masuk form 4 nanti, awak akan ada ujian juga. Okay, so ini untuk preparation awak jugalah. Okay, tantah soalan akhir tahun ni bawa untuk soalan naik form 4 kan. Kita tak tahu. Okay, so kena belajar juga. Okay, stay dalam kelas online. Okay, jangan leka, jangan asyik main game sampai tengah malam. Habis, okay, cikgu tahu. Okay, bila belajar sendiri ni, dia akan jadi macam suka hati akulah nak belajar ke tak kan. Okay, so okay, bila time belajar, time makan, time main game, mainlah game. Tapi jangan tak bangun untuk belajar. Okay, walaupun syllabus dah habis, okay, cikgu akan keep on buat soalan exam. Okay, sebab sains, kalau tak ada guide daripada cikgu, awak akan tengok jawapan belakang je buku sains. Itu pun kalau buat lah kat rumah kan. Okay, ada yang buat. Okay, ada yang buat latihan. Tapi kadang-kadang jawapan kat belakang tu, okay, dia awak ada jawapan sendiri kan. Tapi awak nak, boleh tak jawapan awak tu diterima. Awak nak macam tu selalunya. Okay, so kita akan keep on online. Okay, walaupun tak ada exam, okay, cikgu akan buat soalan exam supaya awak familiar dengan soalan-soalan yang hebat. Okay, sains ni okay, banyak jawapan. Okay, tapi awak boleh jawab tapi kadang-kadang tak kena dengan dia punya point. Itu yang susahnya sains. Okay, kalau macam mathematics, number, awak dapat number tu, awak dapat markah. Tapi sains tak boleh. Okay, sains tak boleh, tak ada keyword. Walaupun ayat nak dekat korang sama tapi tak ada keyword untuk sains, tak boleh. Okay, betul tak Cikgu Madi? Okay, tapi maths pun kena ada step juga kan. Sama lah, sains pun kena ada step kalau calculation. Okay, tapi lebih mudah lah, tak sesusah maths lah. Okay, so hari ini cikgu nak teruskan dengan cuaca angkasa lepas. Yang minggu lepas cikgu dah masuk sikit. Cikgu dah perkenalkan struktur matahari. Okay, lepas tu awak dah tahu, okay, struktur matahari kita ada berapa? Ada 5. Okay, ada 5 zon iaitu teras, okay, zon radiasi, zon perolakan. Lepas tu, macam mana kita ingat itu Amah? Lepas teras, fotosfera. Lepas fotosfera, lepas fotosfera, kromosfera. Lepas tu baru corona, FKK. Okay, FKK. Okay, KK tu adik-beradik generasi K, Amar kata minggu lepas kan. Okay, so itu yang awak boleh ingat. TFKK. Okay, yang last kali corona lah. Saya paling ingat corona lah sebab hari tu minggu lepas pun Amar cakap, matahari pun ada corona kan. Macam sinkronis dengan cerita kita okay, sekarang kan. Okay, so okay, apa yang awak kena buat? Okay, cikgu present sekejap . Okay, apa yang cikgu nak awak buat? Okay,
Yang ini kerja sebelum ni patutnya. Man pergi pen saya. Ya ampun. Sekejap. Sekejap pen saya. Oh ni. Pen bercampur dengan pen biasa. Okay. So, okay, hari ni, okay, saya nak, okay, benda ni awak buat dalam notebook. Okay. Dalam notebook. Okay, ataupun atas, saya suka gunakan kertas yang kertas kosong lah sebab saya memang tak suka tulis di atas garisan. Okay, dia budak degil kan, orang degil macam tu kan. Okay, so okay, awak buat macam ni. Okay, sekarang okay, dan saya akan terangkan ciri-ciri fotosfera, ciri-ciri kromosfera, corona kejap lagi. Okay, guna slide dan sambil tu kita masukkan terus ke dalam kita punya notes ni. Okay, so tolong buat bulatan. Okay, kalau tak nak cikgu buat lagi satu lah. Okay, sekejap Saya dah boleh ajar slow-slow sebab kita akan banyak masa untuk belajar kan. Okay, so sama-sama kita belajar Okay. Hari tu rushing sebab nak habis syllabus kan. Okay. So hari ni kita belajar relax. Okay. So tulis dekat awak punya buku nota sekarang struktur. Okay, kan cikgu kata awak bawalah pen color-color, pensel kan, nak drawing. Kadang-kadang orang tak confident dia akan suka lukis pakai pensel kan. Okay, so tu matahari. Okay. Okay, lepas tu awak draw lah, pilih lah color-color apa matahari awak kan. Sekejap matahari. Semua buat sekarang tau, sama-sama. Okay, so matahari dia ada berapa structure? Okay, so structure yang pertama dia teras. Okay, so awak buatlah teras, colour sikit warna merah. Okay. Okay, yang kedua lapisan yang terbesar. Okay, lapisan radiasi ni, zon radiasi ni ia adalah fotosfera. Okay, yang ketiga dia adalah prominence pula kromosfera, dia nipis sikit. Okay, nipis sikit. Yang keempat adalah corona. Okay. Alamak, lupa lah nak pakai. Saya ada pen colour cantik-cantik. Okay, yang lapisan paling luar ialah corona. Okay, yang pertama. Okay, kita ambil, tarik, nombor 1. Apa dia? Okay, teras. Okay, jangan lupa ada textbook kat sebelah juga Kita sama-sama guna textbook sepenuhnya. Tapi textbook tak ada terangkan pasal teras ni semua. Okay, dia suruh kita cari sendiri. Okay, so kita tengok nombor 1 pasal teras. Okay, sebab yang lama memang dia ada akan bagi tahu. Okay, apa dia teras? Okay. Teras bumi. Okey, sekejap Okey, sambil tu awak take note apa yang ada dekat dalam apa ciri-ciri teras. Okey, terus tulis dekat awak punya diagram tadi. Okey, cikgu akan cuba buat secara slow lah. Okey, matahari adalah pusat sistem suria kita. Okey, semua planet dan objek di angkasa lepas seperti komet, asteroid, awak belajar masa form 2, okey, berputar mengelilingi matahari. Okey, matahari mempunyai tarikan graviti yang kuat. Oleh itu, okey, kenapa planet-planet dalam sistem suria dia tidak terbang pergi ke mana-mana? Sebab apa? Sebab matahari
dia dah lah besar daripada semua planet-planet ni. Benda yang lebih besar ni mempunyai tarikan graviti yang sangat besar. Sebab tarikan graviti dia bergantung kepada mass. Okay, bukan berat tau, jisim. Jisim sesuatu barang. Okay, sebenarnya tarikan graviti ni bukan tarikan graviti antara bumi dengan kita saja, benda-benda kat muka bumi ni. Okay, sebenarnya maksud tarikan graviti ialah ada dua jisim, ada dua jisim yang berinteraksi, dan dia mana jisim yang lebih besar, dia akan ada tarikan kepada satu jisim yang lain. So selalunya jisim yang lebih besar ni dia punya tarikan lebih banyak, dia punya daya itu lebih banyak, tarikan daya tarikan itu lebih banyak. Itu sebenarnya tarikan graviti. Saya dah terangkan sikit macam mana tarikan graviti ni boleh ada. Okey, ni semua disebabkan oleh tindak balas yang berlaku di dalam teras bumi. Okey, begitu juga dengan medan magnet, sama juga. Okey, apa yang berlaku dalam teras bumi ni, okey, teras matahari, okey, apa-apa teraslah sekalipun bintang yang ada kat dunia dekat alam semesta ni, okey, dia mesti ada teras dia. Okey, so matahari ni dia ada tarikan graviti untuk menarik semua planet-planet yang berada dalam sistem dia kekal pada orbit yang sama, tak berlanggar pun. So maksudnya okey, kita tak ada pun ada tak planet yang sama besar kan? Tak. Okey, sebab itulah tarikan setiap untuk bumi lain, untuk Mesyitari lain, okey, Zuhal lain. Okey, Pluto yang paling kecil, hujung sekali. Sebab tu dia hujung kan. Okey. So so dia ada planet kita ni, dia bukannya dia punya solid betul-betul. Dan ada planet yang dia hanya gas saja. Okay, so sebab tu berbeza-beza, okay, tarikan graviti ni terhadap daripada matahari. So kita berada dekat orbit kita sekarang ni disebabkan apa? Adanya daya tarikan graviti oleh matahari. Okay, itu kita bukan macam komet ke apa kan, okay, bergerak sana sini tak. Okay, dia hanya tapi komet pun dia ada orbit dia sendiri. Okay, orbit dia sendiri pun disebabkan matahari juga. Okay, so itu satu ciri-ciri hebat matahari lah. Okay, so matahari sebenarnya ialah bintang yang bersaiz sederhana saja. Dia baru sederhana. Okay, belum yang paling besar pun. Sebab yang paling besar awak dah belajar masa form 2, apa nama dia, start daripada B je rasanya, tak ingat. Okay, so matahari ni mengambil masa 25/1/3 hari untuk berputar pada paksinya dari barat ke timur. Okay, so dari barat ke timur. Sebab itulah kita akan tengok matahari terbit daripada barat. Okay, so apa dia ciri-ciri dia lagi? Okay, ni tak payah tulis apa lagi, tak payah tahu pun, tak ingat pun tak apa. Okay, so saiz dia 1.5 juta kilometer. Okay, lepas tu jisim dia, okay, macam mana mesti ada orang tanya nanti, macam mana boleh kira ni? Okay, ini semua estimation daripada saintis kita, calculate daripada gambar-gambar yang mereka dapat daripada satelit. Okay, dia kira jarak semualah. Okay, kira jarak semua, itu mathematics lah. Itu pentingnya mathematics dengan sains. Okay, kita kena apply dua-dua bila kita nak cari sesuatu data macam ni yang kita takkan dapat pun sebenarnya. Okay, nak timbang dia ke apa, tapi kita boleh dapat daripada equation. Okay, daripada equation. Okay, tengok perbandingan antara saiz bumi dan matahari. Okay, yang ni matahari ni, yang ni planet Jupiter, yang ni kita punya bulan. Okay, yang ini Europas orbit ni apa, komet ke apa, tak ingat. Okay, so yang ini bumi kita kecil je. Okay, bumi kita kecil. Yang ini matahari. Okay, sangat besar. Okay, matahari terdiri daripada korona, kromosfera, fotosfera dan teras. Okay, so saya dah beritahu hari tu,
Okey, teras, lepas tu zon radiasi, zon perolakan. Zon perolakan ni dekat mana? Dekat kromos. Okey, kalau dekat zon radiasi ni, okey, fotosfera. Okey. Okey, dah label tadi Okey, ciri-ciri teras matahari. Okey, poin yang pertama, okey, awak boleh tulis. Okey, poin yang pertama tadi dia adalah, cuba cikgu naikkan ni. Okey, dia terdiri daripada gas, helium dan hidrogen. Okey, so kita tulis kat sini. Okey, buat simple-simple. Okey, gas, helium dan hidrogen. Okey, buat sama-sama tau. Okey. Lepas ni saya nak tengok yang 3B, 3B, sorry 3B. Okey, yang 3C, 3C lagi, 3 Dharma dengan 3 Jati kena send picture ni dekat cikgu, okey. Dalam grup. Okey, saya nak tengok semua orang buat. Okey. Sama-sama buat. Okey, semua orang buat notes ni. Jangan salin kat orang, salin sekarang. Sama-sama dengan cikgu. Okey, lepas tu okey, tindak balas nuklear berlaku di teras. Okey, sepanjang masa menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Okey, apa yang berlaku? Tindak balas nuklear berlaku. Nak berak pula. sorry. Terdiri daripada gas, helium dan hidrogen. Okey, apa yang berlaku dengan helium dan hidrogen ni? Okey, sebenarnya apa yang berlaku di sini, hidrogen bertukar kepada helium. Okey, tindak balas ini bukan senang nak buat tau. Sebab apa? Okey, dia adalah tindak balas nuklear. Atom itu dipecahkan, nukleus itu dipecahkan menjadi helium. Okey, so kita tulis dekat sini, okey, tindak balas nuklear berlaku. Okey. Tindak balas nuklear. Okey. Hidrogen bertukar jadi helium. Okey, gas menjadi helium. So tindak balas nuklear ini berlaku. Apa yang penting dekat sini, awak kena highlightkan perkataan nuklear. Okey. Nuklear. Okey, next. Okey, selepas itu suhu dia, okey, tindak balas nuklear tu hasilkan apa? Haba dan cahaya. Sebab itulah semua orang nak sangat tenaga bahan radioaktif. Sebab apa? Sebab dia boleh menghasilkan tenaga nuklear. Kenapa tenaga nuklear? Tenaga nuklear adalah tenaga yang boleh menghasilkan haba dan haba yang banyak. Okey, itu yang dari segi baiknya nuklear. Okey. Haba yang banyak ni dia akan generate apa? Elektrik. Ingat tak? Generator kita akan panaskan wap air, lepas tu pusingkan turbin tu, lepas pusing turbin akan jadi elektrik. Sebab itulah mereka sangat-sangat nakkan bahan radioaktif. Bahan radioaktif boleh menghasilkan tenaga nuklear. Okey, itu awak kena take note. Kebaikan tenaga nuklear itu. Okey, so yang ni yang cikgu cakap tenaga haba tadi. Tenaga haba ni, nuklear ni walaupun sedikit dia punya tindak balas, tetapi tenaga haba yang kita akan terima sangat banyak. Okey, apa lagi ciri-ciri teras? Suhu dia 15 juta. Okey, 15 juta degree Celsius. Okey, tambah cikgu, lagi. Yep. Allah. Nak kena tulis ke yang kebaikan tenaga nuklear tadi? Tak payah. Ni cikgu, apa yang kita tulis kat sini? Apa cikgu tulis kat sini je? 15 juta. Apa tadi? Degree Celsius. Darjah Celsius. Juta berapa? Kosong. Cepat. Juta berapa kosong? 6. Okey. So ini ciri-ciri yang penting dia lah. Okey, ciri-ciri penting dia. Okey. Yang ni nampak gambar-gambar ni, core, radioactive, convection. Okey, so yang ni awak dah tahu. Okey. Fotosfera. Kita tengok, maklumat yang penting tentang fotosfera. Apa dia fotosfera? Okey, fotosfera adalah lapisan yang padat
gas yang dilihat akan bersinar dengan cahaya kuning daripada bumi. Okey. So apa yang awak tengok warna kalau kita lukis kan, lukis matahari kan, kita mesti lukis color oren kan. Itu sebenarnya awak melukis mewarna. Okey, gambar yang kita tengok adalah bahagian fotosfera, bahagian besar nampak jelas kan. Okey, itu bahagian fotosfera. Okey, so lapisan padat gas dia terdiri daripada gas. Okey, kita tulis kat sini, gas dan bersinar dengan cahaya kuning. Okey, kita pergi kepada fotosfera. Fotosfera. Okey, terdiri daripada apa tadi? Gas. Okey, daripada gas. Okey, lepas tu dia berwarna kuning. Okey, nampak daripada bumi. Ini awak buat ayat sendiri pun tak apa. Nampak daripada bumi. Okey. Okey, lepas tu lapisan ini bertanggungjawab untuk radiasi haba. Suhu dia 6,000 darjah Celsius. Tak panas sangat, betul tak? Betul tak? Okey, so tapi panas jugalah 6,000 ni kan. Cuma suhu dia tidak setinggi dekat teras. Okey, awak boleh take note. Okey, sekarang ni suhu fotosfera dia lebih rendah daripada teras. Lepas tu lapisan ini bertanggungjawab untuk radiate, mengeluarkan haba, dan cahaya dari matahari. Okey, so dia dia penting untuk apa tadi? Dia 6,000 degree Celsius. Lepas tu bahagian inilah bahagian radiasi haba dan cahaya. Bahagian ni penting lah. Okey, dia yang akan mengembangkan lagi, spreadkan lagi tenaga daripada teras tadi. Okey, so lepas itu kromosfera. Okey, apa dia kromosfera pula? Lapisan merah yang terang, yang terang. Lepas tu dia adalah gas di bawah korona. Okey, di bawah korona. Okey, hanya kelihatan semasa gerhana matahari. Okey, dia boleh dilihat semasa gerhana matahari sahaja. Okey, lepas tu suhu dia antara 10,000 hingga 500,000 degree Celsius. Okey, dia lagi panas daripada daripada fotosfera kan. Dia lagi panas daripada fotosfera. Okey, kenapa dia lagi panas kan? Okey, sebab selalunya lagi kita radiate benda yang daripada teras ni, dia akan bertindak balas. Dekat kromosfera dia akan bertindak balas. Banyak lagi fenomena-fenomena yang akan berlaku. Nanti kita belajar fenomena-fenomena yang berlaku dekat atas permukaan matahari. Sebab tu suhu dia menjadi lebih panas. Okey, so kita sambung. Apa dia tadi? Dia boleh terlihat kromosfera tak tulis lagi. Ini nombor 1, nombor 2. Ini apa tadi? Kromos kan? Okey, tulis kromosfera. Kromosfera. Okey. Okey, apa dia tadi? Dia adalah bahagian lapisan lapisan gas yang panas tadi di bawah korona. Di bawah korona. Okey, suhu dia tadi 10,000 degree Celsius hingga 50,000 kan? Degree Celsius ke 500 lah? Sekejap. Lupa. 500. Okey, 500. Tambah lagi 10. Okey, 500,000 degree Celsius. Okey. Lagi.
Kita tengok lagi. Okay, dia boleh, yang ni satu keyword yang selalunya dalam soalan dia akan bagi keyword benda-benda macam ni. Okay, apa yang dia boleh lihat waktu, macam mana dia, apa yang dia boleh dilihat waktu gerhana matahari. Macam tu. Okay, so dia ada, jangan cikgu tengok buku lama. Okay, so ciri-ciri ni, okay, yang awak kena tahu, okay, semasa nak menjawab soalan, contohnya soalan objektif. Soalan objektif selalu macam ni lah. Okay, di antara berikut apakah ciri-ciri kromosfera? Okay, kecuali, selalu macam tu. Okay, so kromosfera. Sekejap Color dia lapisan merah. Okay, so tadi cikgu lupa. Betul lah. Tadi tak ada warna kan. Okay, so kromosfera dia punya warna ialah merah. Okay, reddish. Kalau bahasa Inggeris dia reddish. Okay, so dia warna merah. Kromosfera. Okay, so 15,000. Okay, dia ketebalan dia, okay, kejap. 400 kilometer. Okay, kalau kromosfera 400, foto 900, 9,600 kilometer. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut lagi, dia boleh tak tulis. Okay? Dia punya ni 9,600 kilometer dia punya tebal. Kalau fotosfera, okay, kalau fotosfera 400 kilometer. Okay, sekejap Kan cikgu salah pula. 400 kilometer. 400 kilometer. Okay. So, yang ni ciri-ciri yang biasa je lah. Okay, dia warna merah. Warna merah. Okay. Warna merah. Okay, kadang-kadang warna ni pun memain peranan ni. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris dia reddish. Reddish. Okay. So, yang ini tadi fotosfera ni warna kuning. Betul tak? Okay. Warna kuning. Dia ni warna merah. Okay. So, next. Kita cakap pasal apa tadi? Corona. Okay, nama yang glamour sekarang ni. Jangan ada orang bagi nama anak sudah lah kan. Okay, macam dia. Okay. So, dia adalah corona. Okay. Apa dia corona? Okay, corona ni lapisan yang paling luar sekali. Memang kita susah nak nampak dengan mata kasar kita yang biasa je lah. Okay, so ciri-ciri lapisan luar gas atmosfera matahari. Okay, lapisan yang paling luar, corona membentuk bulatan cahaya putih di sekeliling matahari. Okay, so dia adalah, okay, dia akan membentuk bulatan cahaya putih kebiruan. Okay, putih kebiruan. Okay, sewaktu dia akan, kita boleh tengok sewaktu gerhana matahari juga. Matahari. Gelang, macam gelang. Macam cincin. Cikgu. Macam cincin. Ya. Hari tu yang dekat video tu, yang ni dia cakap untuk gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh boleh. Dia lah, dia janji keyword dia apa? Gerhana matahari kan? Okay. So sebab selalu kita akan nak tengok gerhana, kalau nak nampak betul-betul memang yang penuh lah. Supaya, okay, ni gambar dia. Ni. Okay, yang ni yang daripada satelit lah. Yang dia nak asingkan warna corona tu. Ni gambar edit je. Okay, ni nampak ni putih. Okay. Ni putih. Warna putih. Okay. So selalunya yang betul-betul kita boleh tengok inilah. Okay, yang ni. Ni macam bentuk cincin ni. Okay. Yang ni corona. Okay. So lagi suhu dia lagi panas. Bertambah-tambahlah panas. Okay, sebab apa? Sebab dia akan bertindak balas dengan oksigen ke apa lagi kan. Okay. So itulah lagi, sebab itulah dia lagi panas. Okay, sekejap
Okey, so corona berapa tadi? Dia waktu dia berbentuk macam bentuk cincin lah. Okey, bentuk cincin. Dia ada dia keyword dia putih. Tapi kadang-kadang ada buku dia putih kebiruan. Boleh lah. Okey, janji keyword dia putih. Bentuk cincin. Lepas tu suhu dia tadi berapa? 2 juta. 1.5 hingga 2 juta. 2 juta. Okey, 1.5 hingga 2 juta. Okey, degree Celsius. Okey, dah siap untuk struktur matahari. Okey, yang ni bahagian ini tadi kita tengok mana zon radiasi, mana zon perolakan convection. Okey, perolakan. Okey, so kita tandalah dekat sini. Okey, yang ini bahagian radiasi. Yang ini bahagian convection pula. Convection bahasa Inggeris apa? Perolakan. Okey, zone. Tulis zone So, awak tahulah kita ada berapa sebenarnya? 1, 2, 3. Okey, sini 4. Sini, sekejap. Perolakan dulu 5, 6, 7. Okey, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sorry. Okey. So, ingat ini. Okey. Saya nak awak buat sebab bila kita buat, kita tulis, kita ingat. Dapat tahu apa beza di antara lapisan-lapisan ni. Okey. So, cikgu teruskan lagi. Okey, corona nampak ni cantik kan? Okey, apa fenomena yang berlaku di permukaan matahari? Okey, siapa yang dapat boleh print yang tadi cikgu ada send. Okey, yang ni gambar ni, kalau tak dapat tak apa, it's okay. Awak boleh draw sendiri. Okey, sebelum ni pun cikgu draw je. Ni cikgu tengah draw ni, nak buat macam mana kan? Okey, so yang dah terpadam, banyak-banyak lukis dah terpadam semalam. Nyampah. Okey, so cikgu pun ambil keputusan, okey, nak menyenangkan siapa yang ada printer, boleh. Kalau tak ada, tak apa. Awak draw dulu, okey, lapisan bulat satu, bumi satu. Itu je. Bulat satu bulat. Matahari, ini matahari. Okey, yang ini bumi. Okey. So, itu saja dulu. Okey. Okey, sambil nak lukis, okey, kadang-kadang nak lukis bulat pun susah kan. Okey, nak kena carilah tong apa benda semua kan. Okey, so sekarang ni fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari ni sangat banyak. Ada 7. Okay, ada 7 fenomena. Dalam buku teks pun ada 7. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, 1 granul, tumpuk matahari, kitaran suria, semarak suria, nyalaan suria, lentingan suria, angin suria. So banyak. Okay, semuanya suria-suria. Okay, ini fenomena, bukan structure. Ia adalah fenomena. Alright. Okay, so kita tengok yang pertama. Dah lukis ke? Adik, janganlah sibuk kat sini. Nak apa? Nak mami kelas ni kan? Okay, dah lukis Sekejap cikgu nak ambil gambar, terlupa. Sekejap ini ramai sikit, 26 orang. Okay, lukis dulu. Okay, sekejap kena ambil gambar. Okey.
Okey, kita tengok granul Granul. Okey, apa dia granul? Okey, granul dalam dekat matahari, okey, dia ada satu fenomena. Okey, image yang kelihatan kalau tengok daripada gambar yang kita dapat daripada satelit, dia adalah image yang kelihatan berbutir-butir pada dia macam bergerak-gerak macam tak senang duduk lah dekat atas matahari pada fotosfera dalam atmosfera matahari. Okey. So atmosfera matahari awak tahu dah apa dia atmosfera matahari tu, fotosfera, kromosfera, korona lah. Itulah atmosfera dia. Okey. So dia merupakan bahagian zon perolakan, okey, bagi plasma, okey, dan yang sangat panas, okey, dengan suhu setinggi 5,800 darjah Celsius. Okey, diameter purata dia lebih kurang 1,000 kilometer. Okey, so apa yang kita nak ambil daripada sini sebenarnya fotosfera. Okey. Dia kelihatan seperti berbutir-butir pada fotosfera. Sebenarnya dia berada dalam zon perolakan. Kita nampak dia di atas fotosfera. Okey, dia adalah plasma yang sangat panas. Plasma ni apa? Hidrogen, tidak balas antara hidrogen dengan helium tadilah. Okey, dengan suhu setinggi 5,800 degree Celsius. Okey. So, apa kita nak buat? Apa kita nak tulis? Okey, so kat sekarang ni, okey, cikgu nak awak tulis dekat sini, okey. Ya Allah. Okey, kat atas ni mana nak cari granul? Okey, ni contohlah. Kenapa dia color ni? Saya nak pergi ni. Okey, tulis granul. Allah, kenapa tulisan tak cantik? Best ni. Okey. Awak tulis, okey. Carilah mana-mana nampak berbintik-bintik tu. Okey, tulis granul. Okey, apa yang ada dalam granul ni? Okey, yang ni kita buat note sikit. Dia adalah lapisan apa tadi? Kelihatan berbutir-butir, okey, berbintik-bintik pada fotosfera. Okey, kelihatan berbutir-butir, okey. Kelihatan berbutir atau bintik-bintik. Bintik-bintik pada fotosfera matahari. Okey, matahari. Okey. Apa lagi kalau dapat dalam buku textbook, apa lagi yang ada? Apa boleh tengok dalam textbook? Okey. Apa lagi ciri-ciri yang boleh kita ni berbutir? Okey. Dia punya suhu setinggi sama je lah. Okey. So suhu dia setinggi 5,800 degree Celsius. Okey. Dia berada dalam zon perolakan. Okey. So ambil lah. Boxkan sikit. Granul. Kan? Ini untuk granul. Okey. Next. Okey. Lepas granul tadi apa? Kitaran suria. Okey. Sebenarnya kitaran suria ni kita kena tengok tumpuk matahari ni dulu. Okey. Cikgu tunjuk tumpuk matahari dulu Okey. Allah gelap ni awak ni. Okey. So, tumpuk matahari. Apa dia tumpuk matahari ni? Okey. Tumpuk matahari adalah kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. Okey, mempunyai pelbagai saiz. Okey, nampak ni? Dia ada tumpuk-tumpuk gelap ni kan?
Okay. So kelihatan gelap kerananya suhunya lebih rendah daripada daripada sekitar, terdiri daripada granul. Daripada kawasan sekitar. Yang terdiri daripada granul. Dia mempunyai suhu serendah, taklah rendah sangat sebenarnya, 4000 darjah Celsius berbanding yang granul tadi. Granul 5800, 6000 macam tu kan. Sebab dia dekat fotosfera. Fotosfera kan dia dia punya suhu ialah 5000, 6000 tadi kan. So, tumpuk matahari ni dia berada di sekitar granul. Lebih rendah suhu dia, sebab tu dia berwarna gelap macam ni. Dia kelihatan gelap di permukaan matahari. Ada duduk sana please. Duduk sana. Tengok contoh ada tak, nak gambar lagi tak Tumpuk ni. Ni gambar satelit ni. Gambar. Yang ni tepi-tepi ni. Mana yang gelap-gelap tu dia adalah tumpuk matahari. So, kita tengok kitaran suria pula dulu. Kitaran suria tu apa dia? Aktiviti tumpuk matahari yang wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun. Tak apa. Cikgu nak awak lukis dulu dekat atas diagram ni. Tumpuk. Contohnya kawasan gelap ni kan. Ataupun awak nak buat tumpuk lain pun boleh. Awak conteng lah sikit. Conteng kat sini. Conteng. So tulis kat sini apa dia? Tumpuk matahari. Apa yang ada terdapat di tumpuk matahari tadi? Dia adalah kawasan gelap. Itu keyword dia. Kawasan gelap. Yang terdapat di permukaan matahari. Kenapa dia gelap? Suhu dia lebih rendah dari sekitar dia. Suhu dia berapa? 4000 degree Celsius. Adik, boleh tak duduk sana? Tak ada, tak payah nak kemas-kemas. Dia merupakan lokasi letusan yang amat besar di fotosfera. Dia lepas berlakunya letusan, dia menjadi letusan yang besar, dia akan menjadi tumpuk matahari. Dekat sini, keyword lagi satu, medan magnet dia sangat kuat. Medan magnet dia sangat kuat. Keyword lagi. Ciri-ciri dia, medan magnet sangat kuat. Itu ciri tumpuk matahari. Kenapa dia gelap tadi? Sebab dia suhu dia lebih rendah. Apa lagi tadi? Kitar suria kan? Kitar suria ni, hanya nak melihat, kita tengok sini je lah. Kita buat satu garisan, kitar suria. Dan ni dia ada kena-mengena dengan tumpuk matahari kan? Kitar suria. Apa dia kitar suria? Dia merupakan aktiviti tumpuk matahari. Pandai adik kan? Tumpuk apa dik? Tumpuk matahari. So aktiviti tumpuk matahari tadi, mana kita nak tengok tadi? Sekejap yang ni. Nampak tak ada tumpuk-tumpuk? Ni salah satu tempat yang ni dia dah cerahkan kan? Ni ada bahagian yang tumpuk-tumpuk hitam itu. So yang ni kan dalam buku teks tau benda ni. Dia tunjukkan apa dia kitar suria. Setiap tengok ni tahun 70 sampai tahun 80. Antara ni lepas tu makin besar. Nampak tak? Ini aktiviti dia.
okey, dia punya aktiviti tu, kedudukan tompok tu makin banyak, makin kawasan ni makin besar. Okey, itu yang sebab tu diorang agak selama 11 kita suria ni akan berlaku selama 11 pusingan je 11 tahun. Cukup je 11 tahun dia akan lagi merebak lagi. Cukup je 11 tahun dia akan besar lagi. Dia punya kawasan. Itu kita panggil kitaran suria. Aktiviti tompok matahari dan yang wujud dan lenyap. Okey, wujud dan lenyap. Okey, nampak tak? Yang ni punya rapat kan? Okey. Tapi lama-lama kawasan yang merah tu dia tak bertumpuk hitam kan? Tapi dah spread tempat lain pula. So maksudnya yang lenyap, yang ada bertambah ada. Kawasan tu bertambah-tambah lah. Tapi yang tak ada tu still ada fotosfera macam biasa lah. Okay, so itu aktiviti dia setiap 11 tahun. So kita nak tulis kat sini, okay. Aktiviti tompok matahari yang lenyap, yang dah tak ada, dan wujud setiap 11 tahun. Okey. Yang ni aktiviti tompok matahari, kitar suria. Okey. Granul tompok matahari. So kita dah ada berapa? 1 2 3. Okey. So cikgu suka mengajar menggunakan gambar raja supaya awak tengok. Okey, awak buat sendiri apa yang ada dekat atas matahari. Okey. So Cikgu, lagi? ke bawahkan sikit slide. Okey, dah. Laju sangat ke? Tak kan? Pang ada Pang. Rina? Arisha, ada ke? Ya, cikgu. Hai Pang. Dapat tak? Dapat. Okay. So next, next kita akan melukis semarak matahari. Cikgu kan ajar dulu bahasa Inggeris tau. Sebab DLP ajar DLP. So bila ajar DLP ni nama dia prominence, photosphere, macam biasa je lah. Solar flare. So macam biasa je. Tapi bila masuk bahasa Melayu kan, dia jadi wow, macam bahasa puitis kan. Semarak suria. Padahal prominent je. Dalam otak cikgu ajar bahasa Inggeris dah lama PPSMI kan. So dia adalah prominent. Tapi dalam bahasa Melayu rupanya sangat indah. Apa dia? Semarak suria. Apa dia semarak suria? Jom kita tengok diagram dulu sebelum kita melukis. Boleh cikgu gerak So ini tompok matahari tadi. Tompok matahari. Nampak ni tompok matahari. Yang ni gambar hitam putih dia lah. Tompok matahari. Ni adik tompok matahari. So lepas tu mana lagi? Semarak suria. Apa dia semarak suria? Semarak suria dia adalah prominent. Dia adalah prominent. Nama lain dia adalah prominent. Ada juga dalam buku teks pun boleh dipanggil prominent. Kalau awak jawab prominent je dalam bahasa Melayu kan, pun boleh. Tapi nama bahasa Melayu dia adalah semarak suria. Letusan gas panas yang meletus keluar daripada matahari, kromosfera. Dia bahagian kromosfera dengan cahaya yang bersinar terang. Puncaknya boleh dilihat semasa gerhana matahari juga. Puncak dia. So gas panas ini meletus dari kromosfera sehingga ke angkasa lepas, tetapi ia akan ditarik balik untuk ke kromosfera oleh daya graviti. Maksudnya dia punya partikel tu lebih ringan. Bila lebih ringan, dia lagi mudah untuk ditarik oleh graviti matahari. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Ni. Nampak tak? Dia dah meletus keluar. Tapi dia ditarik balik oleh tarikan graviti matahari. Cikgu nak tanya. Dia pun semarak suria ni
ada apa-apa kelebihan dia ke sebab dia jadi macam tu? Nanti kita tengok. Okay, dia punya ciri-ciri tu tadi, itu kelebihan dia. Kelebihan dia, okay, dia ada lah yang akan sekejap. Dia semarak ni dia hanya meletus lepas tu dia patah balik. So dia tidak terlalu efek kepada kita. Okay, sebenarnya matahari ni memberi efek yang agak buruk lah juga kepada kita. Okay, so tapi cahaya tu bagus, betul tak? Cahaya, cuma dia punya kesan-kesan elektromagnet, kesan-kesan daripada fenomena ni yang buat kita akan ada efek yang tak baik lah. Okay, yang tak baik. Okay, untuk semarak suria ni, okay, dia tak terlalu efek kepada angkasa, kepada kita bumi, sebab dia tak pergi ke angkasa lepas sangat. Okay, dia lepas tu dia tidak merebak terlalu banyak ke outer space daripada dia punya kita panggil atmosphere untuk matahari tu. Dia tak merebak sangat. Sebab apa? Sebab dia ditarik balik tadi. Mana tadi ayat dia? Gas panas tu ditarik balik. Okay, so kita tulis dulu apa dia ciri-ciri prominent. Okay, prominent adalah letusan gas panas yang meletus keluar dari kromosfera. Okay, so kita lukis dekat sini. Okay. Okay, lukis. Kat sini tak ada lukisan tu kan? So awak lukis lah, tambah. Lepas tu cikgu suruh ada ni. Pensel ke apa ke. Okay, lukis. Okay. Colour lah sikit. Okay, dia meletus keluar kan? Okay. Meletus keluar tapi patah balik. Dia ada loop kan? Okay, dia ada loop. Okay, so yang ini kita panggil dia apa tadi? Semarak suria. Semarak suria. Okay, so bila kita ada dah semarak suria ini, okay, pada yang tak ada, draw. Okay, awak draw bulatan ni, okay, buat atas ni, okay, jangan risau. Okay, kalau tak ada gambar rajah ni boleh draw. Arisha okay, boleh draw kan? Okay, so yang ini dia ada macam loop. Okay, nampak tak dia melompat, dia patah balik. Okay, okay, letusan, dia adalah letusan, okay, yang letusan apa tadi? Ayat dia apa, lupa. Letusan gas panas meletus keluar daripada matahari. Okay, letusan gas panas, okay, keluar daripada atmosfera, kromosfera tu kan? Kromosfera. Okay, so daripada kromosfera, kromosfera. Okay, matahari. Okay, so bentuk gelung. Yang ni lah. Bentuk gelung. Okay, sebab banyak fenomena ni, awak nak kena hafal ni kan. Okay, bentuk gelung. Lepas tu menyala di atas tumpuk matahari. Okay, dia boleh kekal selama beberapa hari juga lah. Okay, dia melemparkan jasad kepada angkasa dengan kelajuan. Okay. So dia boleh melemparkan jasad dari matahari. Jasad tu macam gas lah. Okay, daripada matahari 6,000 km per saat sehingga melebihi 1,000 km per saat. Okay, so kalau yang ni ada numbering punya information. Okay, dia boleh melemparkan jasad, okay, ke angkasa, outer space sehingga ni nak tunjuk kehebatan dia lah kan. Okay, 600 kilometer, okay, per saat tau. 600 kilometer per saat.
Bukannya per meter, per hour. Tak. Okay, sangat laju. Hingga 1000. Cikgu, apa maksud dia melemparkan jasad tu? Melemparkan jasad tu maksudnya apa tu? Partikel zarah-zarah apa yang ada dekat apa matahari tu. Okey, itu je lah yang dia boleh, apa jasad yang ada. Okey, contohnya gas. Tak. Okey, apa lagi? Apa haba. Jasad-jasad tu je lah. Okey, yang boleh dilemparkan daripada angkasa. Dia bukan ada pokok pun kan. Bukan ada abu ke apa, tak. Okey, jasad-jasad tu nanti awak akan tahu apa dia. Okey, dia apa tu, dia akan jadi angin suria. Okey, so partikel-partikel tu. Okey, partikel zarah-zarah itu yang dia akan lemparkan. Okey, apa sekejap okey, kita ni jom pula. Okey, box kan. Awak tulis kecil-kecil pun tak apa. Okey. Okey. Yang ni semarak suria. Okey. So, next adalah nyalaan suria. Okey, nyalaan suria dia akan macam ni tau. Dia akan tersembur. Macam tu je. Dia tak patah balik. Okey. Dia tak patah balik. Dia akan tersembur di situ. Okey. Sikit. So, awak lukis dulu. Ini apa dia? Nyalaan suria. Kalau bahasa Inggeris, solar flare. Tu je lah. Okay. Simple je sebenarnya kalau bahasa Inggeris kan. Tapi kalau bahasa Melayu, sedap je. Okay. Nyalaan suria. Apa dia nyalaan suria? Okay. Ni semarak suria, nampak Okay. Ni nampak. Lompat-lompat dia. Okay. Lompat. Sun's prominence. Ni nampak lagi. Okay. Cikgu, kalau dia tak tarik balik apa jadi? Apa? Tak dengar? Kalau semarak suria tu, dia letus je, lepas tu tak ditarik balik, bukankah sama dengan nyalaan suria? Kalau dia tak tarik balik, dia dah jadi bukan nyalaan suria. Bukannya apa? Tak apa, semarak. Dia bukan semarak suria, dia jadi nyalaan suria. Okay. So dia ada part dia lah. Okay, part dia. Okay. So nampak ni. Ada lagi nak apa tu yang kita panggil ni apa? Dah sampai nyalaan suria ke belum? Yang ni sekejap. 4. Okey. Dia juga akan mengeluarkan partikel bercas. Nampak ni? Partikel bercas. Okey, yang ni yang jasad dia kata tadi. Okey, boleh tambah. Lupalah. Okey. Partikel bercas. Yang ni jasad tadi apa? Partikel, bercas. Partikel bercas. Dia ada cas. Okey. Apa tadi? Dengan sinar UV. Okey, boleh tambah sikit. Okey. So, sebenarnya dia tidak terlalu efek kepada angin suria aliran ni. Bukan angin solar terdiri daripada zarah yang bercas. Tapi dia memberi sumbangan sebab apa? Dia kadang-kadang dia melemparkan, dia boleh melemparkan zarah bercas. Nanti kita belajar pasal angin suria. Dia ada juga memberi sumbangan untuk mewujudkan angin suria. Tapi yang lebih kepada angin suria nanti adalah nyalaan suria. Dia adalah nyalaan suria. So kita tengok nyalaan suria, solar flare. Nyalaan suria ialah ledakan gas yang kuat tiba-tiba berlaku di kromosfera. Ledakan gas yang tiba-tiba berlaku di kromosfera matahari. So nyalaan suria berlaku di dekat dengan tumpuk matahari. Fenomena ini berlaku dengan ketara apabila aktiviti pada tumpuk matahari mencapai puncak setiap 11 tahun. Nyalaan suria melepaskan partikel bercas seperti proton dan elektron, sinar gamma dan sinar X. Dah pernah belajar kan? Matahari pun akan keluarkan sinar X. Apa lagi? Kita tengok dulu nanti kita buat notes. Fenomena ini berlaku hanya beberapa minit.
atau beberapa jam tetapi dia tidak mengeluarkan banyak tenaga. Okey. Zarah-zarah cas ini tetapi ia mengeluarkan banyak tidak pula. Tetapi ia mengeluarkan banyak tenaga walaupun berlaku beberapa minit tapi banyak tenaga dikeluarkan. Okey, banyak kita boleh take note daripada nyalaan suria ni. Okey. So zarah-zarah cas ini bertindak balas dengan atom dalam atmosfera bumi menghasilkan aurora. Pernah tengok aurora tak? Memang tak pernah kan. Saya siapa pernah pergi overseas dan bernasib baik pergi dekat Greenland kan. Dia kat kutub utara lah. Main berlakon. Ya, okey. Bye. Dah. Bagus, disimpan. Okey, lepas tu dia akan menghasilkan aurora. Aurora tahu kan? Macam mana rupa aurora? Sekejap Dia pula gambar. Cikgu. Gambar last. Ya, saya. Apa maksud Yang mana ke tu? Ya? Apa maksud ledakan? Ledakan? Oh, ledakan tu macam mana? Meletup Macam mana nak cakap Apa perkataan BM? Ledakan tu dia tak sabar-sabar nak meletup. Macam tu lah. Okay? Bila berlakunya ledakan gas tu, berlakulah letupan yang kuat. Macam tu. Macam kita panaskan sesuatu kan, meledak je benda tu. Itu bahasa Melayu lah kan. Benda tu tengah ledakan gas tu, letupan gas yang besar. Okay. So benda yang panas tiba-tiba boom. Macam tu lah. Itu ramalan. Okay. So itu adalah nyalaan suria. Okay, lagi apa yang best tadi, dia ada hasilkan aurora. Okay, nampak kat sini banyak nyalaan suria punya point kita boleh nampak. Okay, yang pertama dia adalah ledakan gas. Okay. Ledakan gas. Okay. Yang akan apa tadi? Buku tak hafal Okay, yang akan ledakan gas yang kuat berlaku secara tiba-tiba. Itu point juga tu. Ledakan gas, okay, yang kuat tiba-tiba. Okay, tiba-tiba. Okay, itu nyalaan suria yang pertama, ciri-ciri dia. Okay, boleh nampak kan semua? Besarkan. Okey. Ledakan gas yang kuat tiba-tiba. Okey. Lepas tu apa lagi ciri-ciri tadi? Nyalaan suria berlaku dekat dengan tumpuk matahari. Okey. Mencapai puncak setiap 11 tahun. Okey, itu tak apa. Okey, sorry. Okey. Dia apa tadi? Dekat dengan Okey. Dekat dengan tumpuk matahari. Dekat dengan tumpuk matahari. Okey. Sebelah ni kan? Okey. Dekat dengan tumpuk matahari. Lepas tu dia melepaskan, nyalaan suria akan melepaskan partikel bercas seperti proton dan elektron, sinar gamma dan sinar X. Okey. Melepaskan. Okey, ni yang jasad tadi. Okey, jasad tu apa? Adalah partikel ataupun zarah. Dan bahasa ni zarah sebenarnya. Zarah bercas iaitu proton dan elektron. Okey. Lepas tu lagi apa? Melepaskan sinar X, sinar gamma. Okey, sinar X dan sinar gamma. Okey. Lagi, apa lagi yang fenomena ni boleh buat? Okey, dia berlaku hanya untuk beberapa minit, mengeluarkan banyak tenaga. Okey, zarah-zarah ni akan bertindak balas. Okey, sampai boleh efek kita punya atmosfera bumi. Jauh dia pergi tu. Okey, jauh dia pergi. Okey, zarah ini akan bertindak balas dengan atom. Okey, menghasilkan atom atmosfera bumi. Okey, bertindak balas dengan
atom ATM. ATM ni atmosfera okey. Atmosfera bumi. Okey, hasilkan kalau kita buat note, kalau boleh pendek-pendekkan ayat tu. Hasilkan aurora. Ni yang penting. Okey, cikgu highlightkan kat sini Yang penting kat sini ledakan kuat tiba-tiba. Melepaskan partikel bercas elektron. Okey, dia boleh bertindak balas dengan hasilkan ni. Okey, ni banyak. Cikgu nak tanya, aurora tu berlaku dekat dia ke dekat bumi? Ke dekat angkasa lepas? Dekat bumi. Ni dekat bumi. Aurora ni dekat bumi. Tapi kenapa Malaysia tak ada? Malaysia tak ada sebab kita bukannya dekat kutub. Dekat kutub utara dengan selatan sahaja. Sebab dekat situ magnet paling kuat. Right. Okay. Magnet yang paling kuat dekat bumi ialah dekat kutub utara dengan kutub selatan. Okay. Sebab tu kita dekat Malaysia tak boleh ada. Dia sebab kita punya, nanti kita belajar pasal ni. Okay. Magnetosfera tu. Okay. Magnetosfera. Okay. Ini nyalaan suria. Cikgu, Ya. kenapa aurora boleh ada banyak warna? Kan nyalaan suria macam satu warna je. Kenapa? Aurora boleh ada banyak warna. Okey, itu tindak balas dengan atom dekat permukaan bumi. Okey, bukannya dia tak ada dengan permukaan bumi kita. Kan bumi kita ada spektrum semua tu kan. Okey, siapa yang berat, okey dia ada, selalunya kita akan nampak dia warna hijau. Kenapa dia warna hijau? Sebab dia jisim ni lagi partikel tu, okey, dia punya wavelength semua dia ambil kira benda tu lah. Jisimnya lagi ringan. Bila ringan, kita akan nampak warna hijau dulu. Warna merah tu boleh nampak juga. Okey, tapi kalau dia tidak balas dengan jisim yang udara yang lebih besar. Okey, banyak kalau nak cerita pasal aurora ni lagi panjang nanti. Okey, so nanti kita tengok macam nanti kita ada banyak masa. Okey, cikgu akan terangkan pasal aurora. Aurora saja pun awak dah rasa macam wow, bestnya macam tu. Nanti yang ni yang penting kita belajar dulu. Apa yang menyebabkan aurora? Sebab apa? Sebab matahari. Okey, sebab matahari. Okey. So next ialah berlaku ruang sekitar kutub. Okey, aurora dah sudah. Okey, last sekali adalah lentingan. Okey, lentingan tu mana nak lukis Okey, lentingan. Mungkin dia dah kat tepi-tepi tu Okey. Okey, lentingan jisim. Lentingan, ni nama ni panjang sikit lah. Lentingan jisim corona. Okey, awak pun tahu corona kan? Corona yang paling luar. Okey, corona yang paling luar. Okey, so macam mana kita nak, apa dia lentingan jisim corona ini? Okey. Dia merupakan awan besar yang terdiri awan. Ciri-ciri dia macam awan. Awan besar yang terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari dan kerap berlaku bersama nyalaan suria yang besar dan kuat. Okey, apabila terdapat satu nyalaan suria yang besar dan kuat, okey, dia akan menyebabkan fenomena nyalaan suria tadi mewujudkan awan yang besar. Okey, awan yang besar. Okey, so awak dah tahu dia ada kena-mengena dengan nyalaan suria. Okey, lentingan jisim corona ini adalah letusan zarah gas yang bermagnet. Sama tak macam nyalaan suria tadi? Dia ada sifat magnet juga. Okey, ada charge keluar daripada kelajuan yang tinggi dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Okey. Zarah bermagnet daripada lentingan jisim corona ini mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi dan menghasilkan aurora. Okey, siapa yang bawa cas-cas tadi yang bermagnet tadi kepada kepada bumi? Okey, memang siapa yang hasilkan cas-cas bermagnet tadi?
Okey, tumpuk suria. Lepas tu kita ada nyalaan suria, menghasilkan cas. Lentingan pun lentingan pula. Apa tu? Semarak suria pun hasilkan cas. Okey. So, semarak suria pun hasilkan cas kan. Okey. So, lepas itu lentingan jisim ni yang membantu untuk dia sampai kepada bumi. Okey. Nama pun lentingan. Tahu tak masuk lentingan? Okey. Tahu tak apa maksud lentingan? Okey. Lentingan ni melenting tu macam nak marah. Tiba-tiba nak marah. Kalau macam kita biasa dekat mana? Dekat kalau dalam kehidupan kita, ni aku nak melenting ni. Nak marah lah. Melenting tu maksudnya okey, inilah dia. Okey, meletus. Okey, bersama matahari. Okey. Jom kita buat. Kita nak baca dulu. Okey, aurora. Okey, ni nama. Tengok. Okey, ni lentingan. Okey. Okey, nampak ni. Ini dah gambar aja dari segi rupa yang bentuk awan tadi. Ini apa tadi ni? Yang patah balik ni tadi apa? Semarak suria. Okey, yang ni nyalaan suria. Nampak kan? Okey, yang ini lentingan jisim corona. Macam tu. Dia dalam bentuk awan. Okey, berbentuk awan besar. Okey. So, apa yang kita nak tulis kat sini? Dia meletus, okey, merupakan awan. Okey, awan. Okey. Berbentuk dia seperti apa tadi? Sekejap sorry. Merupakan awan besar. Sorry. Awan besar. Baik. Awan besar. Awan yang besar. Okey. Macam awan besar. Okey. Lepas tu plasma yang meletus bersama dengan nyalaan suria. Okey. Kesan daripada plasma yang meletus, okey, bersama nyalaan suria yang kuat. Okey, yang paling kuat, Okey, yang kuat baru terjadi. Kalau nyalaan suria tu tak sampai untuk menjadi lentingan, taklah. Okey. So, dia ada kesan daripada plasma yang penting kuat. Okey, apa lagi? Dia zarah bercas, okey, yang berkelajuan tinggi. Okey. Okey, zarah bercas. Okey, zarah bercas. Apa? Zarah bercas. Sikit je. Zarah bercas berkelajuan tinggi. Okey, zarah bercas berkelajuan tinggi. Okey, yang keluar sebagai awan tadi, kan? Yang keluar sebagai awan. Okey, zarah bermagnet ni mengambil masa berapa minit? 3 hari. Okey, 3 hari untuk sampai ke bumi dan menghasilkan aurora. Okey, so kita bagilah notes yang paling ringkas. Okey, 3 hari untuk sampai bumi, 3 hari sampai bumi. Okey, menyebabkan membentuk aurora. Okey, membentuk aurora. Okey dah. Okey, ini lentingan jisim corona. Okey. So kita tengok lagi. Okey ni gambar-gambar lentingan jisim besar, kuat, samalah. Yang penting awak kena tahu, tambah sikit nyalaan suria tadi ada bercas. Betul tak? Tapi lentingan jisim corona ni dia bermagnet. Okey, dia bermagnet. Ada tak cikgu tulis? Bercas, okey, dan
zarah cecas dan bermagnet Okey, tambah sikit Okey, bermagnet. Okey, bermagnet. Okey, tambah sikit. Okey. So dia lain sikit daripada ni, dia bentuk awan. Okey. Meletus ke ni, lepas tu dia bermagnet. Dia bercas dan bermagnet. Lepas tu dia sama juga boleh membentuk aurora. Okey, itu lentingan jisim korona. Okey. Lagi, okey. So kita tambah kat sini dia macam bentuk awan. Awak boleh just supaya awak lebih faham. Okey. Bila lebih faham, okey, daripada gambar rajah awak tahu dia bentuk awan. Yang bentuk awan ni apa? Yang bentuk ni apa? Kan? Okey. So itu awak dah boleh tahu dah. Okey. Benda tu. Apa dia? Tukar colour. Sedih ni. Okey. Tak apalah. Okey. So last kali angin suria. Nak buka pukul 11 pun. Okay. Angin suria. Apa yang dimaksudkan dengan angin suria? Okey. So angin suria tu dekat mana? Okey, angin suria tu dekat mana? So sekejap lagi kita tengok, kita lukis. Okey, lentingan. Okey, angin suria. Zarah dalam plasma yang terdiri daripada elektron, proton dan alfa dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi. Okey. Angin suria juga dia adalah zarah yang bergerak okey dalam kelajuan yang tinggi. Okey. Angin suria juga membawa medan magnet antara planet. Okey. Bersama-sama dengannya. Okey. Kelajuan angin suria ini ialah supersonik. Okey, di antara 250 km per saat hingga 700 km per saat. Okey, supersonik ni dia kelajuan bunyi yang frekuensi tinggi lah. Okey, frekuensi tinggi. Itu adalah angin suria. Okey, macam mana rupa angin suria ini? Okey, so awak kena buat garisan lah. Okey, buat garisan. Ini cikgu dah buat pun. Okey, buat garisan tu, nak tambah-tambah pun boleh. Okey. Tu tambah sikit. Okey. Okey, so buat anak panah. Okey, ini apa dia? Angin suria. Angin suria. Okey. So apa dia angin suria tadi? Okey. Dalam angin suria, zarah bercas seperti apa tadi? Elektron, proton dan zarah alfa. Okey, zarah alfa ni sumber radioaktif kan? Okey, radiasi. Okey, zarah bercas seperti dibawa dalam kelajuan yang bergerak kelajuan yang supersonik ke arah angkasa lepas lah, ke arah bumi lah. Kalau menuju ke bumi lah. Okey, bumi ke bumi. Okey, so yang ni meletus yang bergerak ke angkasa lepas. So bergerak ke angkasa lepas dengan kelajuan yang tinggi. So angin suria membawa juga, okey, kita tambah lagi sikit, dia membawa angin suria membawa medan magnet. Okey, dia juga membawa medan magnet daripada daripada ke matahari ke planet-planet bersama-sama dengan dia. Okey, kelajuan angin suria adalah supersonik. Okey, 250. Okey, ini cikgu dah bagi tadi. Kalau nak ingat numbering boleh juga. Okey, sekejap. Ada tak? Ada dalam buku teks ada. Okey. Buku teks ada. Okey, so dia boleh kelajuan dia, suhu dia boleh bertukar-tukar. Okey, mengikut
apa yang dia lalu. Okey, mengikut hasil daripada letusan tu lah kelajuan itu. Dia boleh bertukar-tukar. Itu dia angin suria. Macam mana kesan daripada kemagnetan, zarah-zarah bercas tadi sampai kepada kita disebabkan oleh disebabkan oleh aktiviti-aktiviti fenomena dekat bumi. Yang akhirnya sampai ni disebabkan apa? Awak dah nampak dia adalah disebabkan angin suria ni tadi. Apa yang boleh sampai ke angkasa lepas tadi? Yang ni ke arah angkasa lepas. Angkasa lepas. So, kita dah belajar 1 granul, 2 tumpuk matahari, 3 kitar suria, 4 semarak suria, 5 nyalaan suria, 6 lentingan suria. Dan last sekali angin suria. So dah lengkap semua ni. Dah lengkap semua ni. Barulah kita boleh bercerita tentang magnetosfera. So minggu depan cikgu akan ceritakan tentang magnetosfera bumi ini dan macam mana aurora terjadi. Dengan menggunakan ini juga. Paper ni juga. Awak nak buat lagi cantik ke, tapi tak payah pun. Tak payah buang masa, guna yang apa yang ada hari ni. So cikgu akan sambung bahagian magnetosfera bumi bahagian sini. Boleh? Boleh tak? So kita sampai sini saja. So nanti cikgu postkan juga gambar ni dalam dalam grup kita. Kalau kelas lain nak, nanti cikgu post dekat grup Telegram Form 3 yang besar tu lah kan, yang kat Telegram tu. Ada setakat ni, ada apa-apa soalan tak yang tak faham mengenai struktur matahari, apa lagi dengan dengan fenomena yang berlaku di permukaan matahari ni? Ada siapa yang tak faham? Boleh tanya sekarang. Ya, sementara cikgu mengopi paste gambar-gambar kita. Cikgu nanti nak hantar ke benda ni? Saya nak hantar juga. Nanti hantar. Macam mana nak ni? Sekejap Cikgu, ada soalan tak? cikgu. Soalan please. Bagilah tu soalan. Ada soalan kat sini. Ya, cikgu. Kena lekat dalam buku ke? Kena lekat dalam buku muka ke? Kalau boleh letak dalam buku lah. Boleh cikgu, boleh. Kalau boleh lekat dalam buku, tapi bagi gambar tu kat dalam grup. So mana paling cantik cikgu post lah dekat ni. IG cikgu. Awak kan suka? Kan? Mana cantik? Cikgu post. Yang tak cantik pun cikgu post jugalah. Effort kan? Tak apa, awak buat pun dah bagus. Ada soalan lagi tak? Ada apa yang tak faham? Tolong bagi tahu. 26 orang hari ni. Alhamdulillah. Ni Cikgu Madi punya anak murid baru ni. Thank you Cikgu Mala. So tak ada apa-apa lagi so hari ni terima kasih untuk hari ni. Sekejap, cikgu stop sharing sekejap. Sekejap, cikgu nak ambil gambar. Lepas tu nak refresh attendance sekejap. Sekejap Alright. Berapa orang? Bye. 27. So terima kasih semua untuk hari ini. Nanti snap gambar jangan lupa. Masuk dah bagi kat cikgu. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Ni ambil kertas. Ambil kertas. Dah habis. Ini bahasa dah.